Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Musafir Arima Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sikap syirik masuk ke semenanjung Arab. Selepas itu datang seorang lelaki Arab daripada suku Khuzah yang bernama Amru bin Lu'ay. Suku Khuzah menyerang suku Jurhum dan menghalau mereka keluar dari Mekah. Dengan itu, suku Khuzah dapat menguasai Mekah. Amru bin Lu'ay adalah orang pertama yang memperkenalkan berhala kepada suku kaumnya. Dan kemudian amalan menyembah berhala tersebar ke seluruh suku-suku Arab yang lain. Amru adalah seorang yang kaya dan dermawan. Dialah yang menyediakan keperluan orang ramai yang datang mengerjakan haji di Mekah. Oleh itu, orang mudah terpengaruh dengan kata-katanya, dan akhirnya mereka menurut perintahnya menyembah berhala. Bukan setakat itu saja. Selepas itu Amru mencipta binatang-binatang yang kononnya suci pula supaya disembah. Antaranya diberi nama Sa'ibah, Bahirah, dan Hami. Hami adalah unta betina yang melahirkan 10 ekor unta jantan. Oleh itu, unta ini dinamakan Hami dan tidak boleh ditunggang lagi, tidak boleh disembelih, dan tidak boleh disakiti. Sebaliknya dihormati dan dipuja. Bermula dari situ, setiap suku Arab mempunyai berhala mereka sendiri. Hubal adalah berhala orang Mekah. Wud berhala suku Kilab. Suwa berhala suku Huzail. Yagud berhala suku Toyik dan penduduk Jeras. Yakut suku Hamazah dan Nas berhala orang Yaman. Yang menarik lagi adalah berhala yang bernama Isaf dan Nailah, dua berhala yang disembah di kawasan Ka'bah. Menurut ahli-ahli sejarah, asalnya Isaf ini seorang pemuda dari Yaman dan Nailah seorang gadis dari Yaman. Mereka saling mencintai tetapi tidak dibenarkan berkawin oleh keluarga. Ringkasnya, mereka berjanji bertemu di Mekah pada musim haji. Tanpa disadari ramai, mereka melakukan perbuatan zina di tepi Ka'bah. Sebagai balasan, Tuhan menukarkan mereka berdua menjadi batu. Selepas itu, Isaf diletakkan di Bukit Safa dan Nailah diletakkan di Bukit Marwah. Sebagai pengajaran dan peringatan kepada orang lain. Apabila Amru bin Lu'ay datang ke Mekah, dia memindahkan kedua-dua batu itu ke Ka'bah. Mereka menjadikan dua batu itu berhala yang disembah karena sudah mula lupa asal-usul batu itu. Begitulah penyembahan berhala yang semakin mendapat tempat di semenanjung Arab. Dalam satu peristiwa, sahabat-sahabat Muhammad bin Abdullah pernah melihat Umar menangis dan kemudian tertawa tanpa sebab yang jelas. Akhirnya ada yang berani bertanya, "Wahai pemimpin orang Islam, kenapa kamu menangis?" Kemudian tersenyum.
tanpa sebab yang dapat kami fahami. Umar menceritakan, dahulu aku dan orang-orang Quraisy sangat membenci anak perempuan. Ketika aku mendapat perkabaran anak perempuan, daripada saat kelahirannya lagi kebencianku sudah bermula. Aku pendam rasa benci itu. Aku sabar sampailah umurnya 6 tahun. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku membawanya ke padang pasir dan aku gali lubang. Dia menyangka aku membawanya berkelah dan bermain-main. Dia turut sama membantuku menggali lubang. Apabila lubang sudah siap, aku menolak dia ke dalam lubang dan akulah menembusnya dengan pasir. Anakku yang masih belum tahu niatku masih ingat aku bermain-main. Dia tolong mengibaskan pasir-pasir daripada janggut dan pakaianku, tetapi akhirnya aku menembusnya hidup-hidup tanpa belas kasihan. Inilah kehidupan kami sebelum kehadiran Muhammad. Kami memuliakan anak lelaki dan menghina anak perempuan, bahkan membunuh mereka hidup-hidup. Maka besar Tuhan, maka baik Tuhan yang menghantar Muhammad, yang meletakkan perempuan di tempat yang mulia. Marilah kita bersyukur di atas nikmat ini. Itulah rahasianya. Apabila aku teringat kisah ini, aku menangis. Umar berkata lagi, berkenaan mengapa aku tersenyum. Pada suatu hari aku keluar dari Bandar Mekah. Apabila keluar dari Mekah, biasanya kami membawa batu dari Mekah untuk dijadikan sembahan. Tetapi hari itu aku terlupa membawa batu, tetapi aku membawa kurma. Aku membuat berhala daripada kurma, dan aku sembah kurma itu. Apabila makanan aku habis, mulalah aku makan Tuhan aku itu sedikit demi sedikit. Apabila aku teringat kisah ini, aku ketawa sendirian. Oke sahabat semua, cukup sekian untuk episode kali ini. Insya Allah ada lain masa dan ketika saya sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan